Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Tuan-tuan imam, ahli tuan masjid, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kita bernafas lagi sampai saat ini. Mungkin esok lusa kita tak tahu, dan kita berharap supaya kita dipanjangkan umur sehingga sampai bulan Ramadan. Walaupun bulan Ramadan hanya tinggal beberapa hari saja lagi. Kita tak tahu, entah esok lusa kita tak ada. Tapi kita mengharapkan kepada Allah supaya sampaikanlah kita kepada Ramadan ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bi dukhuli Ramadan, haramallah jasadahu ala nira." Ya. Siapa yang gembira? Gembira. Ada orang tak gembira, tuan-tuan? Ya, siapa yang gembira menyambut kedatangan Ramadan, maka Allah haramkan jasad ke atas, jasadnya ke atas api neraka. Nah, tuan-tuan, belum lagi puasa, tetapi Allah apabila datang bulan Ramadan ni, semua umat Islam gembira, maka gembira kedatangan Ramadan itu Allah dah bagi kepada kita, diharamkan api neraka ke atas jasad kita. Jadi inilah keistimewaan bulan Ramadan dan juga amalan-amalan dalam bulan Ramadan. Jadi kita tidak bercakap pasal Ramadan, pasal jauh lagi. Nanti orang yang dekat saya tengok tadi ada tazkirah Ramadan pada hari Ahad ini. Ya, kita puasa pada hari Isnin. Okey. Jadi ada orang yang akan menyampaikan tazkirah Ramadan. Jadi malam ini kita nak bawa kepada tuan-tuan mengenai pembahagian manusia di akhirat. Di akhirat nanti tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita akan dibagikan kepada dua golongan. Pertamanya golongan yang celaka. Ya. Golongan yang celaka. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja." Yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Ya. Surah An-Naba ayat 18. Diriwayatkan bahawa ayat tersebut di atas pernah ditanya oleh Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa maksudnya ayat ini?" Ya. Ayat tadi, apa maksudnya? Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mendengar apa ni Muaz kata, apa maksud ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, tuan-tuan. Rasulullah menangis sebelum menjawab soalan tersebut. Menangis dulu, tuan-tuan, bila ditanya oleh Muaz ini, apa maksud ayat itu ya Rasulullah? Menangis menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barulah Rasulullah menjawab apa yang ditanya oleh Muaz tadi. "Wahai Muaz," kata Rasulullah,
sallallahu alaihi wasallam. Umat aku, kata Rasulullah, umat aku kelak apabila bangkit dari kubur akan menjadi 12 golongan. Ya. 12 golongan. 11 golongan, kata Nabi, akan memasuki neraka. Masya Allah. Dari 12 golongan, 11 kata Nabi masuk neraka. 12 tolak 11 tinggal berapa tuan? Saya tak cakap matematik. Tinggal satu. Tinggal satu, tuan-tuan. Satu ni lah yang masuk surga nanti. Baik. Jadi satu golongan memasuki syurga, kata Nabi. Adapun 11 golongan yang memasuki neraka itu adalah seperti berikut, kata Nabi. Pertama, mereka yang tidak mempunyai kaki dan tangan. Bila bangkit dari kubur nanti, tuan-tuan, mereka ini tidak mempunyai kaki dan tangan. Ya. Wah, macam tak percaya ke? Ini kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pasal apa orang ni tak ada kaki? Dulu masa mati ada kaki, ada tangan. Ya. Nampak. Jadi mereka yang tidak mempunyai kaki dan tangan itu, tuan-tuan, siapa orang yang golongan yang tak ada kaki dan tangan waktu bangkit dari kubur nanti? Mereka itu, kata Nabi, ialah orang-orang yang menyakiti jiran tetangganya. Jaga baik-baik, tuan-tuan. Jangan sekali-kali menyakiti jiran tetangga kita. Jiran kita. Ini ada yang sampai menyakiti hati orang jiran itu sampai meletak najis di depan pintu rumah. Jadi ini tak ada apa yang baiknya kita buat macam tu. Sebagai orang Islam yang patuh taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, maka Nabi dengan jelas menerangkan bahawa jangan menyakiti jiran tetangga kita. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ya, maka janganlah menyakiti tetangganya. Jiran kita kena muliakan. Ya. Ibnu Umar, tuan-tuan, Ibnu Umar radhiyallahu mempunyai seorang tetangga berbangsa Yahudi, jirannya orang Yahudi, tinggal di sebelah rumahnya. Beliau sering apabila menyembelih kambing, disuruhnya orang memberikan sedikit dagingnya kepada tetangganya si Yahudi itu. Itu Yahudi. Kita jiran kita orang Islam. Ya. Sebab itu Nabi kata, tuan-tuan, kalau kita memasak, masak gulai, masak apa pun,
kalau baunya terhidu ke rumah jiran sebelah, menerobos masuk, sedap kata orang jiran kita, sedap betul masakan orang sebelah ni. Ya. Kena bagi sedikit, bagi semangkuk. Sebab tu Nabi kata kalau nak masak kuah, gulai, masak bagi lebih kuahnya. Sebab kuahnya itu kita akan hantar sedikit kepada jiran sebelah. Ini jiran sebelah dapat baunya saja. Ini tak boleh, menyakiti. Ya. Ataupun tuan-tuan kalau kita masaklah, ialah bagilah sikit jiran kita bagi merasa. Dia kita hantar jiran kita, besoknya dia pulangkan, sedap gulai masak semalam kita. Ya. Dipuji. Kafir pun itu Yahudi tadi kafir tu. Kena hormatnya. Kemudian dalam satu hadis yang lain, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, Nabi bersabda lagi, "Man aghlaqa babahu min jarihi makhafatan ala alihi wa malihi falaysa bimu'min. Wa laysa bimu'minin man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Dengarlah tuan-tuan, apa kata Nabi? Barang siapa yang menutup pintu untuk tetangganya kerana khawatir terhadap keluarganya dan hartanya, maka dia, kata Nabi, tiadalah termasuk orang yang beriman. Kita bimbang, takut pada jiran tetangga kita tutup pintu. Ya. Kerana takutkan terhadap keluarganya dan juga hartanya. Maka Nabi kata, tiadalah dia termasuk orang yang beriman. Bukan main-main ni tuan-tuan. Ya. Dan tiadalah beriman siapa-siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan. Dahsyat tuan-tuan. Kalau ada tetangga kita rasa tak aman, tak tenteram, ya, dengan kejahatan kita tu, dia tidaklah dikira orang tu beriman, kata Nabi. Kemudian satu lagi hadis, kita nak bawa hadis untuk menjelaskan bahawa kita kena hormati jiran kita, ya. Tadi Nabi kata tidaklah beriman orang yang yang tetangganya tidak aman, tidak merasa aman dari kejahatannya. Dalam hadis yang lain, wallahi, ya, Nabi kata, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Qila man ya Rasulullah? Qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah, kata Nabi, dia belum beriman. Demi Allah, dia belum beriman. Nabi ulang, ya. Lalu Nabi ditanya, bila Nabi kata dia belum beriman, dia belum beriman. Lalu Nabi ditanya, siapakah dia itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, yaitu sesiapa yang tetangganya, jirannya, ya, tidak merasa aman dari kejahatannya. Ya. Jadi ini maknanya, tuan-tuan, ya. Dan dalam satu hadis yang lain,
Nabi kata la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tadi Nabi kata orang yang tak beriman, belum beriman, sekiranya tetangga, ya, tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan dia. Lepas tu Nabi kata la yadkhulul jannata man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Tidaklah akan memasuki syurga. Nah, habis. Tidak memasuki syurga sesiapa yang tetangganya tidak merasa aman daripada kejahatannya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ya. Marilah kita saling menghormati, ya, sesama jiran kita. Tolong menolong. Ya. Kalau ada perlu bantuan kita beri, tolong. Ya. Nanti kita akan terangkan, ya, siapa jiran ni, hak jiran tu apa dia? Hak jiran. Kemudian dalam hadis yang lain, tuan-tuan, la ayyazni ar-rajulu bi'ashri niswati aysaru min ayyazni bi imra'ati jarihi wa la ayyasriqa ar-rajulu min 'asharati abyatin aysaru min ayyasriqa min baiti jarihi. Hadis riwayat Bukhari. Maknanya, tuan-tuan, sekiranya seseorang laki-laki berzina dengan 10 orang wanita, ya, seorang laki-laki dia berzina dengan 10 orang wanita, kata Nabi, adalah lebih ringan dosanya daripada dia berzina dengan isteri tetangganya, isteri jirannya. Nampak? 10 orang dia berzina adalah lebih ringan dosanya, kata Nabi. Dosa tetap dosa, tapi lebih ringan dosanya berbanding dia berzina dengan isteri jirannya. Maknanya, tuan-tuan, berat. Ya. Ini saya nak beritahu, tuan-tuan, ya. Tentang hak tetangga, jirannya. Dalam satu hadis Nabi kata, atadri ma haqqul jar. Ya. Idza sta'anaka a'antahu wa idza istaqradaka aqradtahu wa idza iftaqara udta 'alayhi wa idza marida 'udtahu wa idza ma asabahu khairan hannatahu wa idza asabathu musibatun 'azzaitahu wa idza mata ittaba'ta janazatahu wa la tastatil 'alayhi bil bunyan. Fatuhjuba 'anhu ar-rih illa bi'izni wa la tu'dhihi biqitari rihin qidrika illa an taghrifa lahu minha wa idza ishtaraita fakihatan fa'ahdi lahu fa in lam taf'al fa adkhilha sirran wa la yakhruj biha waladuka liyaghidha biha waladahu. Ini, tuan-tuan, apa dia hak jiran tu, ya? Nabi kata, tahukah kamu apa dia hak jiran itu, hak tetangga? Ya. Ini kita kena tahu ni, tuan-tuan. Pasal kita ada jiran, tetangga. Jadi Nabi beritahu, tahukah kamu apa itu hak jiran?
Tanya Rasulullah SAW. Lalu beliau menjelaskan seperti berikut. Ini dia tuan-tuan. Pertamanya, ya, jika dia meminta tolong, jiran meminta tolong, hendaklah kamu menolongnya. Itu yang pertama tuan-tuan. Ya, bila jiran minta tolong, tolonglah beri saya sedikit pinjam ke beras cupa, nak pinjam apa ke gula sekampi. Kita ada stok di rumah. Ada, kita beli banyak. Bila jiran datang minta itu, minta sekampi ke apa? Tak ada kata. Tak ada kata tak ada. Aku pun susah dia kata. Ya. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat, ya, satu orang perempuan yang mendukung anak kecil dan ada anak kecil lagi, tuan-tuan, seorang anak kecil lagi yang berjalan bersama dengan ibunya, satu didukung, kena kecil lagi tak boleh berjalan. Jadi anak ni tuan-tuan menangis kelaparan. Dia orang pergi, ibu ni pergi ke rumah isteri Nabi, ya, Aisyah. Bila sampai ke rumah, bagi salam, disambut salam oleh Aisyah. Lalu Aisyah melihat seorang perempuan yang mendukung seorang bayi dan seorang anak yang kecil juga lah, ya, yang boleh berjalan, menangis-nangis kerana kelaparan. Ibu itu meminta sedikit makanan. Pagi itu, ya, pagi itu. Rasulullah belum balik lagi pagi itu. Ya. Jadi yang ada di rumah Rasulullah ketika itu tuan-tuan, sepotong roti. Roti itu adalah disediakan untuk Rasulullah makan pagi itu. Tapi oleh kerana Rasulullah tak balik lagi, orang tu lebih memerlukan makanan untuk anaknya. Lalu nak tak bagi, nak kata tak ada sekeping. Ya. Dia tak ya, nah, kepak, belah. Lalu sebelah lagi tinggal untuk Rasulullah dan sebelah lagi diberikan kepada ibu itu untuk dimakani oleh anak. Itu kalau kira itu memang kira kita nak nolong, ya. Jadi kalau kata hak jiran tadi, jika dia meminta tolong, jiran kita minta tolong, hendaklah kamu menolongnya. Jangan mengeji lagi. Ya. Apa badan sihat, tak malu ke minta-minta, ya. Ada susah tuan-tuan. Tuan-tuan tak merasa susah? Tuan-tuan susah? Ada masa susah? Mana manusia ni dalam kehidupannya dia adalah merasa susah. Mesti ada merasa susah, ya. Susah ni bukanlah kerana tak ada duit, bekalan dan sebagainya. Ya, banyak perkara lain yang boleh menyusahkan. Ya. Tengok akhlak anak-anak begitu menyusahkan kita. Ya. Tengok pula masyarakat macam ni sekarang menyusahkan kita. Pening malah tenang, susah lah tu. Ya. Susah. Yang kedua, ya tuan-tuan, hak jiran itu kata Nabi ialah jika dia meminta pinjaman, ya, berilah dia pinjam. Jangan berlekut, ya. Tengoklah kalau kita ada sikit, bagi sikit. Ya. Kalau ada banyak, bagi sikit juga. Ya. Itu fashion kita, ya. Ada bunyi pun ada sikit, bagi sikit. Sama-sama sikit. Tapi ada banyak, dia bagi sikit juga, tak bagi banyak. Ya.
Itu hak jiran. Yang ketiganya kata Nabi, jika dia seorang fakir, cukupkanlah keperluannya. Ini tuan-tuan. Susah nak cari yang macam ni. Ya. Habis dia kata apa? Aku pun dulu miskin juga, fakir juga. Ya. Tapi aku rajin usaha. Kita ni tak sama bahagian-bahagian kita tuan-tuan. Ya, semuanya Allah nak uji. Orang miskin, Allah nak uji kepada dia. Orang kaya juga Allah nak uji. Bagaimana dia kekayaan itu, adakah dia bakhil ataupun pemurah. Ya. Tuan-tuan, kalau Allah beri dia kekayaan, ya, kemudian dia bakhil dengan kekayaannya itu, ya, tak boleh tuan-tuan. Orang yang bakhil ini, dalam hadis kata apa tuan-tuan? Orang yang bakhil ini, dia jauh dari masyarakat, orang ramai. Dia jauh dengan apa ni? Dengan Allah. Ya. Yang dekat dengan dia apa tuan-tuan? Orang bakhil ni. Yang lain semua jauh. Jauh dari syurga, jauh dari itu dan sebagainya. Yang dekat dengan dia siapa? Qaribun minan nar. Orang bakhil ni dia dekat dengan neraka. Yang lain semua jauh dengan dia. Ya. Ini Allah nak uji. Sepatutnya itulah dia tuan-tuan. Kita ada sedikit ini, ya. Allah anugerahkan kepada kita kemewahan ini, kekayaan ini. Hendaklah kita gunakan kekayaan itu untuk masa depan kita di sana. Kita beda-bedalah, ini untuk orang fakir miskin, ini untuk ini. Beda-bedanya itu untuk kekayaan kita di sana. Sini, kaya sini tak boleh nak buat apa pun. Sebab masanya tak lama. Sebab tu ramai orang kaya, bila mati tinggal duit banyak. Siapa untung? Waris untung. Dia tak ada untung. Sebab apa? Dia tak ada bedak-bedak bagikan hartanya itu untuk yang memerlukan. Itu. Jangan kita pandang masa depan dunia semata-mata. Ya. Akhirat itu lebih penting, ya. Yang keempatnya tuan-tuan, hak jiran itu ialah Nabi kata, jika jiran itu sakit, jika dia sakit, datanglah menziarahinya. Ya. Jiran sebelah, dia kan jauh. Ya, sakit, tak ada dia ziarahnya, ya. Ini tak boleh tuan-tuan. Ini hak jiran. Kata hak ini kena. Bila jiran dia sakit, hak dia kita kena ziarah. Bila dia susah, hak jiran tadi kena tolong. Yang kelima, jika dia bergembira mendapat kebaikan, dia dianugerahkan oleh kenaikan pangkat dan sebagainya, berilah ucapan tahniah kepadanya. Tahniah naik pangkat. Ya. Tidak. Tengok konon angkat, aku kerja susah teruk, dia dapat naik pangkat. Aku tak ada juga. Tak guna. Ya, ada tuan-tuan yang macam ni bukan tak ada. Ya. Itulah. Tak boleh. Kalau ada jiran kita dapat pangkat, kata ucap pergi. Oh, tahniah. Kena Allah telah memilih kamu dinaikkan pangkat. Ya. Dengan kehendak Allah tuan-tuan. Baik, yang keenamnya tuan-tuan, jika dia ditimpa musibah, tadi mendapat kebaikan, kita ucapkan tahniah. Jika ditimpa musibah, ya,
bahaya atau kamu turut bersedih dengannya. Yang ini susah sikit pun. Bila dia ditimpa musibah. Katalah dia kebakaran rumah yang terbakar. Kita takkan bertanya lah, kenapa rumah yang terbakar ya? Kena api pintas sangat. Listrik tu. Oh gitu ya. Apa nak buat? Itu ya. Ya. Tuan-tuan. Setengah tu pula bila dia tengok itu yang musuh sikit, yang tak apa nak suka nak ngam dengan dia tu, dia kata, padan muka. Padan muka. Ya. Tuan-tuan, tak kena pada kita macam tu. Kalau kena kita macam tu, undang orang kutuk kita lagi macam mana? Apa rasanya? Rasanya entahlah. Baik, itu kata hak jiran. Nabi dah beritahu ya, hak jiran itu. Jika dia ditimpa musibah, maka kamu turut bersedih dengannya. Ya. Kita pergilah jumpa dia, ucapkan sabarlah banyak-banyak ya. Ini pujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kami juga turut bersedih dengan musibah ini. Ya. Yang ketujuh, jika dia mati. Jika dia mati, kamu turut menghantar jenazahnya. Yang ke-8, nak cepat sikitlah. Jangan meninggikan rumah kamu sehingga menyekat angin ke rumahnya. Hari ini kita nak berlumba-lumba. Nampak Sekarang ni di Mekah pun Masjid Haram pun dah rendah Rumah orang penjaga langit kerana ni. Dulu untuk orang tak berapa sangat, tuan-tuan, tak berapa dah. Bila zaman sekarang ni macam-macam lah ya. Mekah pun dah tak berapa ni lagi dah, macam-macam berlaku ya. Jangan meninggikan rumah kamu sehingga menyekat angin ke rumahnya. Ini sampai macam tu sekali. Jirannya, hak jirannya, kata jiran tadi tuan-tuan ya. Kecuali dengan izinnya. Kita pergi jumpa dia, aku cadang nak nambah sikit naikkan rumah ni, aku minta maaf lah. Ya. Boleh ke? Ya, aku nak buat rumah ni lebih tinggi sikit ni. Tak apalah, buatlah dia kata. Ya. Ini tahu dah naik tinggi. Angin tak sampai ke rumah dia. Dia pun ngadu lah, panas dah rumah. Sekarang rumah aku panas ni. Pasal apa? Jiran aku ni dah buat rumah tinggi sangat. Dia kata angin tak sampai ke rumah aku. Yang ke-10. Yang ke-9. Jangan mengganggu perasaannya dengan bau masakan kamu. Nampak? Mengganggu masak. Kita masak-masak, orang-orang kata masak-masak. Masuk bau yang dalam rumah sebelah. Itu menyakitkan juga menyakitkan hidung. Bau. Bukan bau tak elok. Bau masakan tu sedap. Tapi bila bau masakan sedap, dia tak dapat rasa. Itu yang tak bersonok tu. Ya. Tak tahu dia beli buah durian. Ya. Wah, buka dalam rumah makan. Menerobos masuk bau durian ke rumah tu. Ya, anak-anak jiran tu, mak ada beli durian ke? Kata, sudah. Tak ada, kata dia maknya. Ini bau durian ni. Rumah orang sebelah tu. Nampak? Ya. Kenalah kalau beli 3-4 biji, bagilah sebiji ke jiran tu. Ya. Pasal benda tu tak boleh nak tutup baunya. Ya, tak boleh nak tutup baunya. Ya. Kecuali anda memberinya sedikit dari makanan itu. Ya, kena bagi sikit.
Yang ke-10, jika anda beli buah-buahan, berilah dia sedikit darinya. Ya. Jika tidak mahu memberinya, ya, kita beli buah puasa pekan sehari kan, limanya apanya gitu gini, ya, bawa balik. Bila bawa balik tu jiran sebelah nampak. Berilah dia sedikit, kata Nabi, ya. Jika tidak mahu memberinya, tuan-tuan, dia kata, Nabi kata apa? Masukkanlah barang itu ke dalam rumah secara rahsia, dan jangan biarkan anak kamu memakannya di luar rumah. Dia beli-beli buah makan apa apple ke mana, anak dia pun bawa lah keluar. Kampung maman, anak jiran ada main dengan dia. Anak jiran tengok, lalu tak boleh. Masukkanlah, kalau tak nak bagi, masukkan ke dalam rumah secara rahsia, dan jangan biarkan anak kamu memakannya di luar untuk menyakiti hati anak jiran itu. Kalau anak tu bagi, tak boleh lagi. Jadi kalau macam mana anak tak bagi, mak bapak pun tak ada nak bagi, anak lagi lah dekatnya. Ya. Jadi tuan-tuan perbayaan dirahmati Allah. Okey. Dengar ni kisah ni, tersebut dalam Sunan Abu Dawud daripada riwayat Abu Hurairah, bahwasanya pada suatu hari datang seorang laki-laki kepada Rasulullah mengadu hal tentang jirannya. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, pergilah kamu dan bersabarlah. Ya. Okey. Kemudian dia datang lagi mengadu kepada Rasulullah SAW kali kedua dan ketiga, mengadu hal jirannya. Maka berkatalah Rasulullah kepadanya, pergilah dan letaklah semua barang kamu di jalan, kata Nabi. Ini tentangnya. Nak tengok jiran, nak uji jiran tu. Dia menyakiti jiran ini, ya. Jiran ini tak tahan, jumpa Nabi ngadu. Nabi kata, bersabarlah kamu, baliklah. Tak lama lepas tu datang lagi, tuan-tuan. Orang ini mengadu kali kedua, kali ketiga, ya. Sampai ketiga dia mengadu kepada Nabi hal jirannya itu. Maka Nabi kata kepada orang itu, pergilah, letakkan semua barang kamu di jalanan, letakkan di jalan. Maka si tetangga itu pun buat seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Lalu ramailah orang yang berlalu di situ menanyakannya akan sebab dia duduk di tepi jalan itu. Maka orang itu pun menceritakan dari hal tetangganya yang suka mengganggunya. Maka semua orang yang mendengar ceritanya itu mengutuk si tetangga yang jahat perilakunya, seraya mendoakan ke atasnya, semoga Allah akan menghukumnya dan membalas perbuatannya yang jahat itu. Sehingga terdengarlah oleh tetangga itu. Dia dengar orang kutuk-kutuk, dia dengar, tuan-tuan. Lalu bergegaslah dia datang kepadanya dan merayu supaya dia kembali ke rumahnya. Dia minta orang yang duduk jalan tadi kembali ke rumah, ya, serta berjanji tidak akan membuat jahat lagi kepada kamu. Katanya, wahai saudaraku, kembalilah ke rumah kamu. Saya berjanji tidak akan buat apa yang tidak menyenangkan kamu lagi. Ya, nampak itu Nabi suruh buat macam tu, dia buat, tuan-tuan. Akhirnya jiran tadi tu dia insaf, ya. Okey. Tengok ini cerita ni pula sikit. Seorang itu harus menahan diri dari gangguan tetangganya, walaupun dia seorang yang zimmi, kafir zimmi, tuan-tuan. Dia kafir zimmi. Dia jirannya kafir zimmi, tuan-tuan.
Nabi dia kata, Nabi kata, ini dia ceritanya kita dia diminta supaya menahan diri kita dari gangguan ya tetangga gitu ya. Sekalipun dia tu seorang kafir zimmi. Menurut berita daripada Sahil bin Abdullah. Ini cerita dia ni tuan-tuan ya. Sahil bin Abdullah As-Sawtari rahimahullahu taala bahwasanya dia mempunyai seorang tetangga kafir zimmi. Ini yang tanya tadi tu ya, kafir zimmi ni jiran dia. Orang kafir ya. Menurut dan kebetulan sekali jamban si kafir itu telah bocor. Dia duduk barangkali dia rumah 2 tingkat ke 3 tingkat kan. Ya. Jamban rumah orang kafir zimmi itu tuan-tuan telah bocor. Lalu kekotorannya masuk ke dalam rumah Sahil ini. Tap air. Najis, ya. Kerana itu Sahil terpaksa meletakkan sebuah bekas di tempat bocor itu untuk menadah kotoran najis dari rumah jirannya. Pasalah tuan-tuan, tak jatuh najis, air najis ditadah ya. Bila ditadah ya tuan-tuan, dan kemudian pada setiap malam hari dia akan mengangkat bekas najis itu untuk dibuangnya keluar. Siang ditadah, malam dia angkat buang air najis itu tuan-tuan. Pasal apa dia buang belah malam? Nak mengelak daripada orang nampak. Hai, ini susah nak cari benda ni tuan. Kita tak ada macam tu. Bila tengok bocor orang atas dia mulalah kita ya. Merepot. Tak apalah. Ini cerita Sahil ni ya. Sebagai boleh menjadi pengajaran bagi kita ya. Setiap malam dia mengangkat bekas najis itu untuk dibuang keluar. Hal ini telah berlaku dalam masa yang terlalu panjang tanpa diketahui oleh seorang orang Majusi itu. Rupanya dia seorang Majusi. Ya. Kafir zimmi. Apabila Sahil merasa sudah hampir dekat ajalnya, dan dia sedang menghadapi maut, maka disuruhnya orang memanggil si Majusi itu, tetangganya itu, lalu diberitahunya dari hal jamban. Jambannya, jamban itu maknanya bilik air dia bocor tadi ya. Yang bocor, yang menembusi kotoran najisnya ke dalam rumahnya ya. Kata si tetangga itu, cubalah kamu pergi ke sudut sana bila si Majusi tadi tuan-tuan datang ke rumah, dipanggil datang ke rumah orang tadi ya. Lalu tuan rumah tadi kata kat Majusi itu, cuba kamu pergi tengok kat sudut sana tu dan lihatlah sendiri apa yang ada di situ ya. Jadi si Majusi itu ketika dilihatnya apa yang telah berlaku, dia terperanjat tuan-tuan, bercampur hairan. Katanya, apa ini? Jawab Sahil, itu adalah najis yang datang dari rumah kamu, yang aku tadah ya. Lalu aku buangnya najis yang ditadah tadi pada malam hari. Sekarang engkau sudah tahu keadaan aku yang akan mati ini, uzur ya. Dan aku minta kamu betulkan jamban kamu itu supaya najisnya tidak masuk ke rumah aku lagi. Sebab aku tidak mahu kamu menyusahkan orang lain yang bakal tinggal di rumah ini sesudah kematian aku. Orang Majusi itu tidak terkata apa-apa lagi tuan-tuan. Lalu
bertanya, dari sejak bila ini berlaku? Sejak bila air yang mintik ni, air najis ni masuk ke rumah kamu? Jawab sahih, sudah terlalu lama. Ya, najis itu masuk ke dalam rumah aku. Dan setiap hari aku menahan bau busuk. Kalau kita tak tahan, bukannya sehari dua, lama sangat lagi. Ya, sampai dia pun nak sampai ajal lah. Ya. Setiap hari aku menahan bau busuknya pada di siang hari. Kemudian aku membuangnya pula pada waktu malam supaya jangan ada orang yang mengetahuinya. Begitu baiknya sekali. Dan kalaulah tidak kerana ajal aku sudah hampir dekat, kata dia, nescaya aku tidak mahu mengganggu kamu. Nah, nampak sama macam tu tadi tuan-tuan ya. Dan budi pekertiku tidak akan membenarkan aku menyusahkan kamu. Inilah dia, tuan-tuan. Wahai Tuan Syekh, kata si Majusi ini, tuan-tuan. Wahai Tuan Syekh yang budiman, kata orang Majusi itu, aku sudah menyusahkan kamu begitu lama, dia kata. Dan engkau sanggup berdiam diri menanggung semua ini. Dan kelakuanku, dia kata, aku yang buruk, engkau balas dengan budi yang luhur, yang tinggi dalam waktu yang panjang ini. Ya. Padahal aku ini seorang Majusi yang kafir. Berilah tangan kamu, wahai Syekh, dia kata. Majusi minta tangan Syekh ni. Berilah tangan kamu. Aku menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya Muhammad itu adalah Rasulullah. Wah, dengan sebab budi pekerti yang mulia orang ini, tuan-tuan, telah dapat menarik minat orang si Majusi ini memeluk agama Islam. Itu nak kata dakwah bila dengan akhlak. Berdakwah dengan cara akhlak yang tunjukkan akhlak yang baik, maka orang tertarik dengan akhlak yang mulia itu, masuk Islam. Ya. Ini macam mana kita nak berdakwah pada orang bukan Islam? Pakai seluar pendek. Pakai seluar pendek. Ya, orang bukan Islam tengok, kata Islam tak boleh mendedah aurat. Tapi ada orang Islam pakai seluar pendek menedah aurat. Macam mana kata Islam tu baik? Ya, ini tuan-tuan, akhlak yang tidak mulia. Orang tak tertarik kepada Islam. Orang Islam minum arak. Kata arak, orang Islam tak boleh minum arak. Tapi ramai orang Islam minum arak. Macam mana kata Islam tu baik? Orang tak mau ikut. Jadi tuan-tuan, dengan lafaz dia bersyahadah, tuan-tuan ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak berapa lama sesudah itu, tuan-tuan, Sahil pun meninggal dunia. Itu kisahnya, tuan-tuan. Jadi ceritanya jiran tadilah, ya. Kita nak kena jaga, kita tak sampailah hak itu, ya. Kita ni ada jiran tu. Ya, jiran itu tuan-tuan dia balik kampung. Serahlah kunci kat kita, tolong tengok-tengok kau rumah saya ni ya. Ini kuncinya. Peluang dia tuan-tuan. Serah kunci. Jiran balik, dia pun buka rumah jiran. Ya. Ambil apa yang ada. Bila jiran balik, minta balik kunci. Bagilah kunci. Bila buka-buka tengok, banyak yang tak ada dalam rumah ni hilang. Lalu dia bertanya, siapa ada masuk dalam rumah ni? Tak ada siapa masuk, dia kata. Kunci saya pegang. Kunci saya pegang, tak ada apa yang masuk. Tapi ke mana barang saya banyak hilang ni? Wallahualam. Ini tuan-tuan tak pakai memang. Bercakap bohong, berdusta, ini bukan. Itu gara-gara kita akan disumbat ke dalam neraka.
Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi sebelah tadi tu kita baru sebut satu ya. Tapi kita bacakan bagi habislah sebelah itu. Sebab kita tak ada ulang lagi lepas ni. Sekejap ya, 5 minit cukup kan. Dengan cepat ya. Yang kedua, yang kata sebelah yang masuk neraka tadi ya, mereka yang menyerupai babi. Muka mereka serupa babi, tuan-tuan. Serupa babi. Siapa? Ni orang yang bangkit dari kubur nanti, muka wajah mereka seperti babi. Siapa orang tu? Orang itu adalah orang yang suka melengah-lengahkan solat 5 waktu. Jaga tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Orang-orang yang suka melewat-lewatkan sembahyang 5 waktu, dibangkit pada hari kiamat nanti, di kubur nanti, wajah seperti babi. Yang ketiga, mereka yang perutnya besar seperti gunung. Perut yang besar seperti gunung. Kita perut yang besar sikit, yang ini pun dah tak terbawa, tuan-tuan. Lemaknya banyak sangat. Gendut sana tergendung Allah. Ini perutnya sebesar gunung. Tak tahulah gunung mana, gunung Uhud ke apa ke, tak tahulah besarnya. Dalam perutnya itu, tuan-tuan, ada ular dan kalajengking. Nampak? Jadi bila ada ular dan kalajengking dalam perutnya itu, tuan-tuan, dia akan menjahanamkan kita. Dia ular, kala, semuanya binatang yang bisa. Inilah balasan. Siapa mereka itu? Inilah balasan bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakat. Itu ingatlah, yang malas-malas keluar zakat ini, nanti bangkit dari kubur nanti, perutnya besar seperti gunung, besar menggunung, ya. Dahlah besar, dalamnya isinya ular dan kala. Yang keempat, mereka yang keluar darah dari mulutnya. Ya. Siapa mereka itu? Ini orang yang suka berdusta. Itulah cakap bohong-bohong ya. Tak boleh ya. Tidak diajar oleh agama bercakap bohong. Yang kelima, mereka yang berbau busuk seluruh badannya. Siapa mereka? Mereka itulah orang-orang yang mengauk keuntungan dalam jual beli atas penipuan. Dia jual beli. Memanglah Islam menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Tapi dalam jual beli itu dia kata apa? Dia suka menipulah. Tipu sana, tipu sini ya. Ampu sana, ampu sini. Ya. Yang keenam, mereka yang dicincang-cincang pada tengkuk dan bahunya. Siapa mereka? Mereka itulah orang yang menyaksikan maksiat, melihat maksiat dan juga perbuatan jahat. Yang ketujuh, mereka yang keluar dengan tidak berlidah dan keluar nanah dan darah dari mulutnya. Lidah tak ada pula. Siapa mereka itu? Mereka itu ialah orang-orang yang tidak mahu menyaksikan kebenaran. Ya. Yang ke-8, mereka yang keluar dalam keadaan terbalik. Keluar dari kubur, tuan-tuan, dalam keadaan terbalik, iaitu kepala ke bawah dan kaki ke atas. Dia berjalan dengan kepala, tuan-tuan. Boleh ya jalan dengan kepala? Tak pernah orang buat jalan dengan kepala ni. Di dunia ni memang tak boleh buat. Ya, di sana nanti, inilah orang yang tu nanti bangkit dari kubur, berjalan dengan kepala, kaki ke atas, kepala ke bawah. Ya. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang berzina.
serta mati sebelum bertaubat. Ya. Yang kesembilan, mereka yang berwajah hitam, wajah hitam, bermata biru, dan perutnya penuh api. Siapa mereka itu? Mereka itu ialah orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Yang ke-10, mereka yang kulitnya penuh kulis dan penyakit-penyakit yang lain yang menjijikkan. Sangat kotor, ya. Ini siapa dia orangnya? Mereka adalah orang-orang yang berani melawan kedua ibu bapanya, anak derhaka. Yang ke-11, mereka yang buta matanya dan hatinya. Ya. Giginya seperti tanduk, bibirnya berjuntai sehingga ke perut. Ni bibirnya juntai sampai ke perut. Takut kalau di dunia ni orang tengok takut. Ya. Bibirnya terjuntai sampai ke perut. Ya. Dari perut dan pahanya keluar kotoran. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang minum arak. Itu 11 golongan ini Nabi kata masuk neraka. Satu golongan yang selamat, yang masuk surga. Siapa dia? Hanya satu golongan yang akan selamat dan masuk ke dalam surga, yaitu mereka yang wajahnya bagaikan bulan purnama, berjalan di atas titian siratal mustaqim seperti kilat. Orang yang beramal soleh dan menjauhi maksiat, serta mendirikan solat 5 waktu dan mati dalam keadaan bertaubat. Inilah orang-orang yang selamat masuk ke dalam surga. Jadi cukup 5 minit. Nak uraikan panjang-panjang tak boleh lah. Tuan-tuan dah muyung Jadi kalau bagi pun tak ada guna. Tak masuk. Ya. Nampak ya senyum bila Ustaz nak berhenti? Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya kehadiran kita pada malam ini, ya. Tuan-tuan gembira, ya. Marilah kita sama-sama membuat persiapan untuk menyambut kedatangan Ramadan yang mubarak, yang mulia, ya. Jadi pastikan dalam sepanjang bulan Ramadan ini, tuan-tuan, kita banyakkan amal ibadat. Banyakkan. Kerana dalam bulan Ramadan inilah peluang yang keemasan yang tidak terdapat dalam bulan-bulan yang lain, tuan-tuan. Ya. Kalau kita buat ibadat yang sunat, pahalanya sama dengan semayang. Kalau solat sunat, pahalanya sama dengan satu solat fardu. Kalau kita buat satu solat fardu, pahalanya menyama dengan 70 solat fardu. Kan besar tu, tuan-tuan, 70. Kita semayang sehari semalam pun boleh 5 kali. Agak-agak 70 kali itu berapa minggu? Jawab. 70 berapa? Ada cukup sebulan? 3 kali 5, 15. 5 3, 15. 30 hari kali dengan 5. Lebih lah ya? 150 ya? Betul? Tak sampai sebulan. Jadi kita rebut, banyakkan kita beramal ibadat pada sepanjang bulan Ramadan ini. Hidupkan ihya Ramadan. Salat tarawih jangan tinggalkan. Inilah masa yang terbaik, tuan-tuan. Setahun sekali kita boleh dapat ini. Itu pun kalau kita bernasib baik. Jadi apapun, tuan-tuan, itu sekadar nak memberi semangat kepada kita bersama lah.
رمضان المبارك. والله أعلم بالصواب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم